Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Kasih kepada saudara pengacara majlis, hormati Tuan Imam, pengurusi dan seluruh tuan kuasa, beberapa syarak, para asatizah yang bahagia samurat pada Jabatan Agama Islam Melaka, khususnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mendapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini, dapat kita bersama kumpul dan berhimpun di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan keberkatannya kepada kita, insya-Allah. Alhamdulillah, kita telah semakin hampir sampai kepada masa yang kita nanti-nantikan. Sekiranya dinantikanlah. Ada orang menantikan bulan Ramadan ini kerana lama benar duduk dalam PKP. Jadi yang dinantikan itu ialah suasana beramai-ramai di masjid. Ramai-ramai datang ke masjid untuk bertarawih. Ramai-ramai di masjid untuk murih bersama-sama. Ada orang menantikan Ramadan ini kerana keistimewaan apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan Ramadan dan apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Orang ini juga tak sama menantikan Ramadan. Ada orang dia memang menantikan Ramadan kerana dia tahu kalau tak Ramadan bagaimana pula nak layu. Jadi hakikat yang dinanti itu bukan Ramadan. Yang dinanti itu adalah hari raya. Kerana lama benar rasa tak ada open house sempena hari raya. Mudah-mudahan kita yang ada pada malam ini termasuk daripada golongan yang menantikan Ramadan dengan keistimewaan yang ada padanya. Kerana itu Ramadan berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan diistimewakan dengan
peristiwa turunnya kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini sesuatu yang istimewa kerana dia kalamullah. Kalau kita orang Melayu menyebut, seolah-olah kita mengatakan itulah perkataan ataupun apa yang Allah cakapkan. Cuma dari segi bahasa itu, supaya kita meletakkan Al-Quran sesuai dengan kedudukannya, kita menyebutkan sebagai kalamullah. Artinya Al-Quran yang istimewa itu diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu menjadi istimewa dengan sebab turunnya Al-Quran. Sebagai contoh, kita masjid ini, tadi kata Tuan Imam masjid Karyah saja, tetapi setiap kali pembesar-pembesar turun ke Melaka, semuanya akan solat di masjid ini. Misalnya, baik daripada Istana Negeri, baik daripada Istana Negara, baik daripada orang nombor satu kerajaan, semuanya solat di sini. Adakah masjid ini istimewa kerana karyahnya, atau masjid ini istimewa disebabkan orang yang datang solat di masjid ini? Begitulah barangkali analogi untuk kita faham. Kerana Al-Quran itu istimewa, maka bulan Ramadan itu sampai bila pun menjadi suatu yang istimewa. Yang kedua, kerana di dalam bulan Ramadan itu sahaja yang ada di dalamnya satu malam yang istimewa disebut sebagai Lailatul Qadar. Kadang orang Melayu kita sebut malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar saja pun cukup dah, kerana Lailah itu maksudnya malam. Jadi kalau kita sebut malam Lailatul Qadar, dua kali malam lah nampaknya. Tapi walau bagaimanapun tak mengapa, kerana ia istilah yang dipahami, tidak memberi makna ada dua malam. Kerana itu kita bahasa Arab dan bahasa Melayu, apabila kita melihat dipanggil kaedah memahamkan bahasa Arab menurut bahasa Melayu, maka kita tak payahlah terlalu strict sangat. Macam orang kita lah, ada setengah dia tegur orang menulis insya-Allah itu disambungkan. Baguslah, tetapi tidaklah menjadi salah pun orang yang menulis insya-Allah itu disambungkan. Kerana insya-Allah itu kan bahasa Arab. Kalau ditulis bahasa Melayu, artinya dengan izin Allah atau dengan kehendak Allah. Itu baru terjemahan. Tapi apabila dia dieja, dia tidak akan sama. Sebab itu tidak boleh mengeja Al-Quran dengan tulisan Melayu. Faham makcik? Oh makcik, kadang kita tulis, ada orang masuk Ramadan belum boleh baca Quran, jadi diejanya Al-Quran itu supaya dia boleh membaca. Kalau mengeja itu untuk tujuan belajar, harus untuk tujuan belajar.
Pasal kadang-kadang kita nak menyebut perkataan ni pun payah juga. Maklumlah perkataan Arab. Tetapi kalau tujuannya untuk tilawah, boleh jatuh kepada haram kerana akan mengubah maknanya. Kerana tulisan Melayu atau tulisan Rumi itu, dia tidak memberikan satu yang tepat sebagaimana Al-Quran itu datang. Sebab itu Al-Quran di dalam bahasa Arab, maka dia mesti ditulis dalam bahasa Arab. Hanya kadang-kadang oleh kerana lidah kita orang Melayu atau selain daripada orang Melayu payah nak menyebut, maka boleh kita ejakan dalam bahasa Melayu supaya boleh kita nak melapaskan untuk tujuan belajar. Ini kadang-kadang kita kata orang tu straight tak kena tempat. Jadi sebab itu tak boleh buat suatu kita panggil penilaian tulisan Melayu dengan ejaan Arab. Baik. Jadi dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang istimewa, namanya Lailatul Qadar. Kita tak payah ceritalah, nanti sepanjang Ramadan bercerita lagi. Cuma oleh kerana kita malam ini untuk menyambut kedatangan Ramadan, supaya kita cakna apa yang istimewanya Ramadan ini. Kerana itu ada orang bertanya, bagaimana cara kita nak dapatkan Lailatul Qadar? Sebenarnya ini soalan yang mudah. Kenapa? Kerana pertama, mengikut pandangan yang masyhur, khususnya yang kita di Malaysia dipegang, Lailatul Qadar ini kan berlaku pada setiap kali Ramadan. Maka orang yang nak mendapatkan Lailatul Qadar mesti faham bila berlakunya Lailatul Qadar. Maka bila sebut Lailatul Qadar artinya dia malam. Berarti daripada selepas maghrib sampai ke subuh itu adalah malam. Bagaimana untuk kita mendapatkan? Maka hidupkan setiap malam bulan Ramadan. Confirm dapat. Dengan syarat menghidupkan malam itu. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan, qam itu ialah dengan qiyam, menghidupkan satu, maknanya malam itu dihidupkan, tak kira tarawihnya, sehingga disebut para ulama sekurang-kurangnya solat isyak berjemaah, sekurang-kurang. Baik. Kerana solat isyak dalam hadis Nabi SAW sebut, barang siapa yang solat isyak bersama imam berjemaah, maka seolah-olah ia bangun separuh malam. Tapi tuan-tuan jangan buat modal pula. Tak payah tarawih dah, kita solat isyak berjemaah pun dah separuh malam. Tak, seolah-olah. Maka dia tak sama dengan yang betul-betul buat. Maka yang betul-betul buat lebih lagi. Tapi kata para ulama, sekurang-kurang. Maknanya solat berjemaah isyak malam tu. Tapi ada syarat yang kedua disebut para ulama, bukan sekadar man qama Ramadan, mesti imanan. Dia tak boleh sekadar datang sembahyang isyak itu saja. Tak. Kena ada rasa imanan. Kena ada rasa bahawa ini yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Yang ini kalau kita istilahkan feel, jiwa. Kena ada rasa. Kalau tidak, dia jadi biasa. Kerana iman ini ataupun perkara yang kita asaskan dengan iman, dia akan membezakan dengan perkara yang kita buat dengan kebiasaan. Contoh,
Tuan-tuan pagi-pagi sarapan. Betul. Baik. Kenapa sarapan? Dia kata saya memang tak boleh lapar. Baik. Ramadan kenapa makan pagi-pagi? Sebab lepas pukul 6.30 tak boleh makan. Selalu saya makan pukul 7. Jadi kena makan sebelum pukul 6 lah. Baik. Kenapa? Tak boleh tahan, nanti perut lapar. Bermakna kita buat itu kerana kebiasaan, keperluan saja. Tapi ada orang kenapa makan sahur? Dia kata, Ustaz, kerana nak ambil keberkatan yang disuruh oleh Nabi SAW. Ada beza? Ada beza. Itu maksud imanat. Dia buat itu kerana mengimani perintah. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Bersahurlah kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Sahur jelas maknanya makan sebelum azan subuh. 10 minit itu waktu imsak, hukumnya sunat berhenti, sunat saja. Kalau memang kita ni kaki menteragah, balun je lah. Sunat imsak. Tapi harus makan sehingga azan. Maknanya azan berhenti. Baik. Yang itu apabila kita buat, nampak benda. Makan, pertama makanan dalam pinggan habis, nama pun makan. Jadi kalau makan dalam pinggan tak habis, itu namanya berkhayal. Tengok tidur pun teruk betul, maksimum kaki tidur. Kedua, makanan masuk dalam perut, kita rasa makanan tu masuk, kecuali memang tak rasa-rasa positif. Faham? Orang positif dia tak rasa apa, masuk je dalam tekak. Tetapi bila Nabi SAW sebut fa inna fis suhuri barakah, dalam sahur itu ada keberkatan, itu kita tak nampak. Tuan-tuan jangan tengok pula kat pinggan mana berkat, itu tak ada kerja nama. Maka yang nama berkat ini dia mesti dipandang dengan imanan. Itu kedua. Jadi samalah. Hai. Tadi baru lepas buka puasa beria kelang kabut ke masjid, kenapa? Risau kalau malam ni tertidur. Jadi khawatir kalau malam ni Lailatul Qadar. Jadilah kot nanti dah tak larat sangat, lepas solat isyak tidur kejap. Boleh, tak ada masalah. Tak syarat pun tarawih itu mesti lepas isyak mubasyaratan. Tidak. Maknanya directly. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita Melaka macam mana, Mam? Sama macam Selangor, sama kot. Salatul tarawih min qiyam ada. Jadi maknanya habis ni salatul tarawih min qiyam syahri Ramadan asabakumullah. Terus banyak. Boleh. Tahun ni kita tenang dulu. Tuan-tuan, kita tenang dulu. Tuan baliklah. Kang datang balik dalam 1 jam lepas. Cubalah buat. Silap-silap imam pun tak datang-datang balik. So itu di Mekah, maghrib azan macam biasa, isyak lewat hampir 45 minit lewat. Biar orang makan bertenang-tenang. Makan. Tapi kita tak boleh lah. Misal kita kalau buat lewat, orang kita kan nak balik cepat. Yang paling penting cepat balik. 20 pun tak apa, 30 pun tak apa, asal balik cepat. Kita pun mampu mikir sebenarnya apa yang dia nak. Kan namanya qiyam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Iman yang kedua syaratnya mesti ihtisab. Artinya apa? Dia mesti harap, ya Allah, mudah-mudahan malam ni tu qadar lah. Jadi kalau Lailatul Qadar ni biasanya menengok luar lah, harap-harap Lailatul Qadar lah. Apa dia tengok, Allahu'alam. Tu.
Itu panggil ihtisab. Jadi kalau orang ini menghidupkan malam itu dengan dua syarat tadi, setiap malam insya-Allah dia dapat Lailatul Qadar. Insya-Allah. Itu keistimewaan, ya, sebagaimana yang disebut di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak riwayat hadis berkaitan Lailatul Qadar ini. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Jadi ada banyak, bahkan ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan ia fi syahri Ramadan. Lailatul Qadar ini bulan Ramadan. Walaupun ada riwayat juga yang menyebut pada, bukan riwayat, ada pandangan yang menyebut Lailatul Qadar juga boleh jadi pada 10 yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Tapi pandangan ini bukan pandangan yang rajih, bukan pandangan yang masyhur. Tapi kita nak sebut ada, kerana ada sebagian ulama memandang besarnya 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah yang disebut dalam Al-Quran, wal ashr wal fajr walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Tapi pandangan ini bukan satu pandangan yang secara akademiknya terpakai. Dalam hadis Nabi sebut, ia fi syahr Ramadan faltamisuha fil ashril awakhir. Maka kalau nak lebih bersungguh, cari iltimas. Maksudnya pegang betul-betul pada 10 yang terakhir itu, au sab'i wa ishrina au tis'i wa ishrina, atau 27 ataupun 29. Ini cerita Lailatul Qadar. Ini belum start lagi tuan, mukadimah baru. Ni belum. Belum start lagi. Yang ketiga, kerana di dalam bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan keampunan. Tuan-tuan tengok orang yang masuk penjara, apabila sampai satu masa hari kebesaran, misalnya agung boleh mengampunkan, memberikan pengampunan. Pengampunan itu maksudnya pembebasan kepada banduan-banduan yang mungkin menepati syarat-syarat. Istimewa. Apalagi ini bulan Ramadan yang Allah muliakan dengan keampunan. Sebab itu ada disebut dalam semua hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Rugilah orang yang apabila masuk kepadanya Ramadan. Kita kena faham, Ramadan yang datang kepada kita, bukan kita pergi ke Ramadan. Sebab itu orang suka ke, orang tak suka ke, sedia atau tidak bersedia, Ramadan akan datang. Dakhala alaihi Ramadan summan salakha, kemudian Ramadan berpaling, qabla ayyufara lahu, sebelum diampunkan dosa-dosa. Makna Nabi sebut rugi orang yang apabila dia berada 30 hari dalam bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapat keampunan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah nak mengampunkan hamba-hambanya, bahkan bukan saja bulan Ramadan. Keampunan Allah ini sebut dalam semua hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicatat dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama, yang mula-mula dalam bab wudu. Syekh Idris Al-Marbawi dicatatkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, orang yang berwudu, sempurna wudunya, kemudian menitis air daripada anggota wudunya, melainkan ketika itu akan gugur bersama dosa-dosa. Tuan-tuan, wudu tadi basuh tangan. Wudu belum start lagi, tapi sunat basuh tangan. Air menitis, kata Nabi SAW, gugur dosa-dosa. Dan basuh berkumur, keluar air yang keluar itu gugur bersama dosa mulut. Hidung keluar, muka keluar. Basuh tangan, gugur. Basuh kepala, gugur. Basuh telinga, gugur. Basuh kaki, gugur. Kerana itu
Ada pandangan yang menyebutkan sunat untuk tidak mengeringkan anggota wudu. Kenapa? Supaya kita dapat maksimum Allah gugurkan dosa-dosa kita. Nampak? Itu bukan Ramadan, tak. Itu berwudu sahaja. Apatah lagi bulan Ramadan, memang khusus Allah nak memberikan pengampunan kepada orang yang hidup dan kepada orang yang mati. Ya, sebab itu satu orang ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ara'aita idza salaitu salawatil maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid azza dzalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Orang ditanya, ya Rasulullah, kalau aku sembahyang 5 waktu, aku puasa bulan Ramadan, kemudian aku halalkan apa yang kau halalkan, aku haramkan apa yang kau haramkan, dan aku tak tambah. Maknanya taklah yang kau haram aku halal, atau yang kau halal aku haramkan. Apakah dengan kerana itu aku akan masuk syurga? Kata Nabi, na'am, ya. Maknanya puasa Ramadan itu sebahagian daripada menyebabkan orang itu kan ke syurga Allah Ta'ala. Jadi sebab itu ada banyak hadis-hadis yang menyebut tentang orang yang berada dalam bulan Ramadan. Misalnya dalam semua hadis disebutkan as-salawatul khams, solat 5 waktu, wal jumu'atu lil jumu'ati, Jumaat ke Jumaat, wa ramadhanu ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahun, adalah penghapus dosa. Solat 5 waktu, tuan-tuan solat subuh tadi, kemudian zuhur, subuh ke zuhur, berapa banyak mengumpat majlis? Sikit, Allah ampunkan dosa. Zuhur ke asar, berapa banyak tuan-tuan kita mengata orang? Sikit, Allah ampunkan dosa. Begitulah seterusnya. Jumaat ke Jumaat, lama seminggu, macam-macam dosa kita buat, Allah ampunkan semalam Jumaat. Ramadan ke Ramadan, maknanya nak memberikan gambaran setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Allah mengampunkan dosa kita. Maknanya nak menunjukkan betapa Allah memang nak ampunkan dosa hamba. Jadi apatah lagi di dalam bulan Ramadan. Azan. Baik, kita berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, sambung lagi selepas ni. Kita belum start lagi tajuk kita. Masih mukadimah lagi. Allah barallah.
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qamati sayyidina Muhammadin wasillallahu alaihi wasallam. Syarafa darajatan 'aliyatan rabbana subhanahu Muhammad. Sambung balik tuan ni. Cuma sikitlah tuan sebagai kongsian. Pertama, Nabi SAW pesan kepada kita, apabila engkau mendengar azan, jawab sebagaimana engkau dengar. Ada orang dia dengar azan, dia diam terus. Dia punya diam terus, menjawab tidak, apa pun tidak. Dia menung aja menung. Jawablah sebagaimana engkau mendengar muazzin menyebut tadi, maka jawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Begitu. Satu. Yang kedua, apabila habis azan, sunat baca doa. Bahkan lebih-lebih lagi, sangat-sangat dituntut, kerana di dalam doa azan itu ada doa wasilah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan wasilah untukku, maka layak mendapat syafaat. Bukan maknanya tuan-tuan nak kena pakai jubah macam saya, atau bawa ridak macam saya. Tak. Tapi Nabi pesan, siapa yang mendoakan wasilah, kita baca selepas azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu doa wasilah. Jadi kalau nakkan syafaat Rasulullah SAW, baca. Bahkan baca dan niatkan, ya Rasulullah, syafaat aku akhirat. Boleh, orang Melaka. Jadi mudah-mudahan, kalau sebelum ni kita baca juga, tapi baca sajalah. Mudah-mudahan lepas ni kita baca dan baca faham. Sebab itu kenapa bagus apabila masuk waktu azan dulu, kerana supaya orang boleh berdoa. Jarang orang berdoa kalau tak azan. Masuk Melaka Sentral tu, tiba-tiba Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, jarang. Tak dibuat dia orang, tuan-tuan, begitu. Habis, sambung lagi. Kenapa istimewa Ramadan? Kerana di dalam bulan Ramadan dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidat syayatin." Ada ulama yang mentafsirkan hadis ini dengan maksud hakiki. Maknanya kalau orang pergi ke syurga, memang syurga terbuka, luas. Orang pergi ke neraka, terkatup neraka, dan syaitan dibelenggu. Ada sebahagian yang mentafsirkan dengan maksud maknawi. Maknanya, artinya Nabi SAW nak beritahu kepada kita, bulan Ramadan orang akan lebih cenderung untuk buat kebaikan, dan orang akan mudah untuk tinggalkan perkara yang dilarang, dan syaitan tidak ada kemampuan untuk memberikan apa-apa gangguan kepada manusia, kecenderungan kepada manusia. Melainkan kalau ada juga orang yang minum buiko bulan Ramadan, contohlah, menunjukkan bahawa ketika itu bukanlah pengaruh syaitan, kerana syaitan tidak mempunyai apa-apa daya kekuatan ketika itu dibelenggu, melainkan itu adalah nafsu orang itu sendiri. Maknanya yang selama ini hakikatnya mendorongnya kepada kejahatan adalah nafsunya. Jadi satu perkara yang boleh kita fahamkan bulan Ramadan, bermakna kalau kita masih tak boleh nak meninggalkan tabiat-tabiat buruk kita, ketahuilah bahawa ia telah menjadi sebati dalam diri kita, kerana ia menjadi sebahagian daripada kehendak nafsu kita.
Kemudian di antara juga keistimewaan bulan Ramadan adalah pada bulan Ramadan itu diberikan pembebasan kepada orang-orang yang ditakdirkan untuk menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam bulan Ramadan ada disebut dalam hadis, tidak ada bulan yang lebih banyak Allah memberikan pembebasan daripada neraka melainkan bulan Ramadan. Maka jangan lupa, kita anak-anak pada bulan Ramadan kalau mak ayah dah meninggal, berdoa, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami sebahagian, kami maknanya aku, pasangan aku, anak-anak aku, mak ayahku, jadikan kami sebahagian daripada yang mendapat pembebasan daripada neraka-Mu ya Allah. Ini jangan baca waktu semayang saja, tak. Kita, kesilapan kita berdoa hanya waktu semayang saja. Semayang 5 kali saja. Kalau ada yang sunat qabliyah ba'diyah, adalah tambah sikit. Kalau tidak, 5 tu je lah. Makna 5 kali je berdoa, tak. Bila kak makcik, oh makcik, kita teringat mak ayah kita, ingat arwah mak, bulan-bulan puasa suka masak mi goreng. Doalah, ya Allah, Kau jadikanlah ibu aku sebahagian daripada yang mendapat pembebasan daripada neraka. Kalau canggih sikit, bacalah yang tadi tu, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Baca. Kerana tidak ada bulan yang lebih banyak Allah bebaskan orang-orang yang duduk dalam neraka melainkan pada bulan Ramadan. Jadi doa. Baik, habis. Itu cerita keistimewaan. Makanya jangan lupa buatlah persediaan. Istimewa dah. Orang yang nak dapat pingat dipanggil ke Istana Melaka. Encik Azman bin Karim dipersilakan datang ke Istana Melaka untuk mendapat pingat daripada TYT. Apa terjemahan ni? Lupa pula saya. Tuan. Tuan yang dikutuk. TYT lah, payah no. Dia tulis tu, sila pastikan berpakaian baju Melayu hitam, lengkap bersamping. Oi, jangan main-main. 2 minggu tidur sebelah baju Melayu. Orang rumah dia suruh, kita pergi, awak tidur sana. Baju Melayu nak ambil pingat. Pasal dia tahu istimewa nak masuk Islam ni. Jadi kita dah tahu keistimewaan Ramadan, maka buat persediaan. Sebab itu disebut ada 2 golongan yang nak masuk Ramadan. Pertama disebut orang yang nak masuk Ramadan dalam keadaan yattabi'una, dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin dan para salafus salih, orang-orang yang para ulama. Bagaimana? Pertama dengan doa. Nak masuk Ramadan bukan kira kalender, doa. Sebab itu bulan Rejab lagi kita dah doa nak, Allahumma ja'alna min utaqaika pula dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Kan kita baca. Jangan tunggu imam saja, kita baca. Teringat, nak Ramadan dah, kita tak lama ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah untuk kami Rejab kami, berkatkanlah untuk kami bulan Sya'ban ini. Ya Allah, berkatkanlah, sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Baca ulang-ulang doa tu.
Dalam satu riwayat, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa barik fi Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah untuk kami bulan Rajab ini, berkatkanlah untuk kami bulan Sya'ban ini, berkatkanlah untuk kami dalam bulan Ramadan nanti. Doa. Dalam kitab Hilyatul Awliya ada dinukilkan doa yang dibaca oleh para salafus salih. Apabila nak hampir dengan Ramadan, mereka baca Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, sejahterakan kami untuk Ramadan. Wa sallim Ramadan lana. Ya Allah, sejahterakanlah Ramadan untuk kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau terimalah nanti Ramadan daripada kami dalam keadaan amalan-amalan yang makbulah. Kenapa minta kita sejahtera untuk Ramadan? Supaya kita boleh beramal. Kalau yang sakit lutut makcik, oh makcik, yang sakit lutut, minta dengan tanah, Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, lutut aku sakit, aku nak qiyam bulan Ramadan. Ya Allah, kalau aku dapat di solat tarawih ni, kau bagi aku elok lutut ni untuk solat tarawih, solat qiyam sepanjang Ramadan ni. Jadilah ya Allah. Pergi bazar Ramadan sakit tak apa, qiyam aja elok. Doa lah. Tapi kita tak nak lah kan, takkan qiyam aja, bazar Ramadan pun nak elok. Maknanya minta. Wasallim Ramadhan lana, wasallim Ramadhan lana, dan sejahterakan Ramadan untuk kami. Supaya Ramadan ini penuh dengan keistimewaan tadi. Supaya masuk kita kepada kita sampai bulan Ramadan, kita tetap rasa istimewa. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, apabila masuk bulan Ramadan, dia menyalakan kanadil. Kanadil maksudnya apa? Pelita. Pelita. Dia nyalakan terang masjid. Sebab itu sebesar masjid-masjid bulan Ramadan ni, boleh Imam Ustaz Murad maknanya masjid bulan Ramadan biar terang, jangan gelap-gelap. Kan itu Sayyidina Umar buat. Oh Ustaz, rugi nanti, duit api siapa nak bayar? Siapa nak bayar lagi? Kita dah bayar. Ini bukannya ada ownernya Allah Ta'ala. Rumah kita lain lah. Sebab itu masjid letak aja bil api kat luar tu, belum dibayar, sila bayar. Janganlah tuan-tuan ada bil Astro pula tiba-tiba. Orang kita tengok, sejak bila masjid ada Astro? Dia bayar juga. Rupa Astro imam. Kita lah bayar. Biar buka, terang. Tak apa, tak ada orang pun biar. Biar nampak hidup. Bulan Ramadan ni, bukan, dia tidak ada isu pembaziran, sebab kita nak hidupkan dia. Jadi kalau ada orang datang nak singgah semua, tak ada masalah. Jangan gelap. Kerana itu yang dibuat oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi maknanya buat. Itu boleh. Itu juga persediaan. Jadi supaya Ramadan istimewa, datang kepada kita kekal istimewa. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, supaya amalan-amalan kita buat, sedekah sebagainya, semuanya diterima Allah SWT. Yang kita risau, Ramadan habis, sedekah rupa-rupanya tak terima, amalan kita buat solat tarawih pun tak diterima, apa benda pun tak diterima. Wal-iyazbillah. Ini yang masalah. Dengan doa, jadi doa. Ustaz, doa lain boleh ke? Macam susah je doa tadi, baru nak hafal, maklumlah. Boleh, tak ada masalah. Minta Allah berkatkan, ya Allah berkatkan aku untuk Ramadan, ya Allah berkatkan aku. Boleh. Bahasa Melayu pun boleh. Kalau tuan-tuan rasa orang Melaka ni cakap orang putih, cakap putih. Oh Allah. Lagi apa? Cakap putih, tak apa. Boleh, tak ada masalah. Jadi yang penting jangan lupa sambut Ramadan dengan doa. Sebab itu doa-doa ini kita baca setiap kali lepas solat. Imam baca. Jadi kita dengar imam baca gitu, ketahuilah bahawa imam sedang berdoa untuk menyambut Ramadan.
sejak daripada Rejab lagi. Yang kedua, kita sambut Ramadan dengan kegembiraan. Maknanya kena zahirkan kegembiraan, tunjuk. Tadi saya sempatlah. Hari ni jarang ke Melaka ni program padat no. Dari pagi, bawa ke tengah hari, bawa ke petang, bawa ke malam. Lepas ni ada program lagi kat Muar. Semua menyambut Ramadan mereka. Itu tanda kegembiraan. Zahirkan kegembiraan kita nak Ramadan. Betul, orang Melayu kita dia suka buat kenduri. Itu yang paling senang bagi orang makan. Ada apa ini? Ramadan, nak nyambut Ramadan. Boleh. Kalau kita buat kenduri pun, kita bagi orang makan. Saya berbual dengan Syekh Karim. Syekh Karim ni antara imam Masjid Negeri Selangor. Dia ni orang Mekah, lahir di Mekah. Saya tanya pengalaman dia. Kalau orang di Mekah macam mana? Bila bulan Ramadan, nak masuk bulan Ramadan, dia kata, Ustaz, biasanya kami bila masuk bulan Ramadan, kita akan banyak berziarah. Banyak berziarah. Datang, tengok orang sana. Khabar pakcik, macam mana nak Ramadan ni? Kerana nak mewujudkan suasana nak Ramadan ni, nampak orang bergerak. Dan kami banyak bersedekah, bantu orang-orang yang susah supaya dia ada persiapan nak menyambut Ramadan. Sehingga ada yang pergi ke kedai, order, saya nak beras banyak ni banyak ni, sardin. Mana ada orang Mekah makan sardin, ya? Beras banyak ini, gula banyak ini, teh banyak ini, hantar ke rumah orang. Cuma dia tak tulislah daripada siapa. Dia suruh orang kedai hantar terus, diam-diam. Kita sekarang senang, pakai Grab je, hantar. Pakai Lalamove, hantar. Tu dia panggil kegembiraan nak menyambut Ramadan. Ada masa lagi, ada seminggu lagi sempat. Don't worry, ada seminggu lagi. Jadi kena tunjukkan. Dan saya bila di mana-mana pun cakap pasal istiqbal menyambut Ramadan ni, saya pesankan masjid-masjid bagus kalau boleh naikkan banner-banner. Kerana masjid sesuai lah nak naik banner ni. Kan banner bolehlah buat 4x10, janganlah kecil no. Besar sangat pun payah nak gantung. 4-10 tu just nice lah. Tak payahlah letak muka pengurusi pula. Dengan ini mengucapkan selamat berpuasa, tak payah. Ini kita nak banner ni, dia panggil awareness punya banner. Nak trigger orang lalu tengok, oh nak Ramadan. Dan saya selalu terus cadangkan supaya ditulis tu jangan panjang-panjang. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tuan-tuan, banting ni, banner ni jarang orang baca berhenti tepi baca. Orang sekali pintas lalu. Jadi biarkan perkataan tu sikit dan dia catchy maksudnya dia boleh menangkap orang baca. Ramadan datang lagi, dah bersedia anda, simple. Jadi orang baca pun, alamak, nak Ramadan ni. Tak ada bulan yang lebih banyak Allah Ta'ala bebaskan daripada neraka. Doa. Jangan biarkan ibu kita kesedihan menanti sedekah daripada anda. Kecil. Jadi orang tahu, oh nak kena sedekah ni bulan Ramadan. Jadi maknanya orang baca sepintas. Sebab ada setengah-setengah saya tengok bagus, panjang penuh. Nampak daripada jauh, sesungguhnya Allah berfirman. Itu je, firmannya apa tak dapat. Panjang sangat. Jadi pendek. Ada juga yang tanya saya, dia kata, Ustaz, kalau individu buat boleh? Boleh. Tak ada masalah, buat. Tak ada rumah kita. Tapi janganlah tuan-tuan buat yang pelik-pelik sangat. Yang ahli neraka memang malas nak sembahyang tarawih. Sudah. Garang penuh orang Melaka ni. Tenanglah. Jangan begitu. Kan? Cari perkara yang ada targhib. Targhib ni makna motivasi orang. Kalau buat yang simple je. Jangan buat orang jadi mabuk baca. Buat simple. Selamat datang seluruh orang yang mendapat keampunan Allah kepada Ramadan. Jadi orang baca seronok. Boleh individu buat pun tak ada masalah. Jadi kita akan nampak di mana-mana orang kat banner ni, banner. Jadi meriah suasana kegembiraan.
Nah, itu idea lah tuan-tuan ya. Nak buat-buat, tak nak buat tak apa. Yang seterusnya istiqdad, bersedia ibadah yang kita nak buat bulan Ramadan. Nak buat apa? Ni nak kena tahu juga. So itu Ramadan bulan Quran. Betul makcik? Oh makcik. Bulan Ramadan bulan Quran tuan-tuan. Maknanya apa? Rancangkan. Bincang dengan anak-anak. Kita nak khatam Quran ni, kita nak buat qiyam ke, kita nak baca sekali dalam tadarus ke, macam mana? Kakak tolong buat. Cuba tengok berapa banyak agihan dia. Kalau qiyam berapa muka surat kita kena baca. Kita nak tadarus berapa muka surat supaya ending dia kita boleh dapat khatam. Iyalah, kita di masjid-masjid ada kot tadarus, ada. Itu pun boleh lah. Tapi masjid ni tadarus ta'ci. Sebab kita paraidkan Quran tu. Tuan-tuan tahun ni kita ada 20 kumpulan. Satu kumpulan akan baca 8 juzuk. 8 juzuk 20 ke 8 dah berapa dah? 16. 160. Banyak menok. 20 satu juzuk seorang. Contohlah 30 kumpulan, satu juzuk satu kumpulan. Boleh lah, tapi nampak macam kita nak perhabis je tu. Itu belum lagi dalam kumpulan tu di subkon ni. Abang Lamlan, abang baca muka surat 1 sampai 5, abang Karim baca 6 sampai 7. Engkau Zul baca 7 sampai 8. Dah nak kenapa? Ini nak tadarus ke, nak pederas? Jangan kabut, tenang. Tapi rancang macam mana nak habiskan. Ada orang dia kata, Ustaz, saya teringin nak baca Quran, tapi belum lagi nampaknya ada rezeki. Baru Iqra' 3, lambat no Ustaz ni ngajar. Ustaz pula yang salah. Yang dia lambat belajar tak salah. Tapi tak apalah, dia nak belajar. Iqra' 3 nampak gaya memang tak ada harapan nak baca. Jadi macam mana dia nak dapat? Pertama, saya bagi solusi terus. Kadang ceramah kita sebut masalah je, solusi tak ada. Jadi orang balik pun mabuk nak buat, mikir solusi sendiri. Yang ini kita bagi siap. Kalau tak buat juga, memang teruk tahap maksimum. Apa nak buat? Orang tak ada baca Quran. Pertama, belajar, teruskan supaya Ramadan akan datang boleh baca. Itu mesti. Kedua, cara bagaimana? Beli Quran tafsir. Quran yang ada tafsir, maksudnya Quran yang ada terjemahan bahasa Melayu. Sebab biasanya Quran terjemahan bahasa Melayu bersandarkan kepada tafsir Jalalain. Baca tafsir itu sampai khatam. Baca setiap muka ke muka lah, baca. Baca bukan tengok. Bawa tenang, tu bukan baca. Alif Lam Mim, itulah dia Alkitab yang baca. Berapa lama? Ini penyelesaian jangka pendek. Pasal Ramadan minggu depan, Iqra' 3, 4, 5, 6, tak ada harapan. Buat tu, satu. Yang kedua, semua orang ada telefon pintar, maka pintarlah menggunakannya. Apa nak buat? Khatamkan mendengar 30 juzuk. Khatamkan mendengar 30 juzuk. Dengar Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim sampai habis. Tapi kalau Quran ni, tapi boleh je tuan-tuan dengar YouTube. Tuan-tuan boleh ke depan ke belakang dia, dengar balik, sambung. Cuma saya pesankan, kalau mendengar Al-Quran, jangan sibuk berborak. Dosa hukumnya. Sebab tu baru ni ada ditegur setizah kita, setengah kedai pasang Quran. Kedai makan pasang Quran, bagus daripada dia pasang gusti. Baik pasang Quran. Tidak tengok orang lelaki sibuk bergusti bukan spender je. Apa hal? Elok lagi dengar Quran. Tapi masalahnya di kedai orang berborak. Jadi akhirnya orang bercakap bukan mendengar Quran. Jadi itu tidak memuliakan Al-Quran. So, Quran cakap, diam. Fa'ansitu, diam.
Jadi kalau dengar Quran, diam. Tapi bukanlah maksudnya tak menjawab orang panggil. Bila orang panggil, tutuplah dulu Quran tu. Bukannya jangan tak menjawab. Hai, manggil tak menjawab, tengah dengar Quran lah, diam. Hai, mana mahu begitu. Jadi berhentikan Quran dulu. Ada apa bang? Lapor. Baru waktu asar bang, bawa tenang. Jadi jangan bercakap. Apa lagi nak sedia? Bulan Ramadan disebut sebagai syahrul doa, bulan doa. 9 dah tuan-tuan. Bulan doa. Apa nak buat? Maka banyakkan doa. Tapi saya sebut, kita takkan berdoa banyak. Setuju tak makcik? Oh makcik, banyak berdoa? Tak ada. Sekejap aja. Sampai tak tahu nak doa apa. Ya Allah, Allahumma laka sumtu. Dah termasuk pula berpuasa, masuk buka puasa punya doa pula. Lain. Siap tersesat-sesat doa tu. Kenapa? Satu je jawapan. Sebab tuan-tuan tak plan apa yang tuan-tuan nak doakan. Saya bagi cadangan, tips, solusi terus. Ni kita buat untuk jemaah umrah kita biasanya begitu. Sebab saya punya penelitian bila orang depan Kaabah ni saya tengok banyak ambil gambar pada berdoa. Bukannya berdoa, bergambar lebih. Ada orang dah sampai depan Kaabah, sibuk menengok orang berdoa. Dia tengok apa orang ni baca tak habis-habis. Jawapannya kenapa? Sebab dia tak ada doa nak baca. Dia tak prepare. Orang pergi Mekah, dia ada tempat mustajab. Orang berada bulan Ramadan, dia ada waktu mustajab. Maka apa nak buat? Tulis. Write it down. Understand? Saya kalau cakap betul itu marahlah tu. Tulis. Tuan-tuan tak tulis memang sampai kiamat lah tuan-tuan doa macam tu je lah. Maka tuan-tuan akan ada doa sebelum nak berbuka puasa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tulis bahasa Melayu tak apa. Dan masa itu masukkan semua yang kita nak doakan. Nak doa untuk pasangan kita, untuk mak ayah kita yang dah meninggal dunia. Bukan sekadar ya Allah ampunkan mak aku, bapa aku. Tak. Macam tak minta aja. Mintalah sungguh-sungguh. Udu'uni kata Allah Ta'ala. Minta. Jadi minta macam mana? Macam mana minta? Tuan-tuan kena tahan dengan polis. Tuan Haji dah langgar traffic light. Alah encik, tolonglah encik. Saya ni nak pergi sembahyang maghrib ni encik. Tak boleh Tuan Haji, dah langgar traffic light. Encik, tolonglah. Saya minta tolong. Saya kena saman itu je. Encik, saya nak pergi sembahyang maghrib encik. Encik bayangkan encik, kalau encik bantu saya solat maghrib, saya tak masbuk ni, berapa banyak encik punya pahala. Macam nak minta jangan saman. Macam-macam hujah kita masuk. Encik tahu tak, imam tu akan, kalau saya tak ada di belakang, dia tak boleh sembahyang encik. Macam-macam alasannya masuk. Ini imam-imam pun kena. Kata dia polis tu, encik cakap elok sikit. Imam tu anak saya. Bau badanku. Jadi minta betul-betul. Ya Allah, mak aku yang melahirkan aku, ya Allah. Kau tahu, waktu itu dulu susah, ya Allah. Sabarnya mak aku membesarkan aku. Hari ini aku angkat tangan kepada Engkau berdoa, ya Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau itu tak tulis, memang jawapan ya Allah ampunkanlah mak aku. Si anak orang tua tu kena beduk. Tak guna punya anak. Macam gitu je dia doa. Kita bukan main beri besarkan dia, itu je doa. Tak sungguh. Doa tuanan kita, ya Allah, ini anak aku yang sulung, kau tahu payah nak beranakkan dia. Doktor kata sekejap normal, sekejap caesar, sekejap normal, sekejap caesar. Sampai lalah kata doktor ikut sukalah nak caesar ke nak normal. Kita tahu susahnya beranak ni. Ya Allah, dah beranak payah pula. Orang anak orang lain kuning, dia ni kejap kuning, kejap biru, kejap hijau, kejap kuning, kejap dah macam traffic light anak aku ni. Maknanya sebut doa sungguh-sungguh. Ya Allah, aku tengok tak ada rezeki lagi dia dapat anak, ya Allah. Ya Allah, aku besarkan dia, aku tahu anak aku ni anak yang baik, ya Allah. Mudah-mudahan kalau kau bagi dia zuriat
akan menambahkan lagi umat dan hamba Engkau yang akan menyembah dan taat pada Engkau ya Allah, mudah-mudahan. Begitulah doa, ada kesungguhan. Ini doa, ya Allah, macam semalam, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kerja pula malaikat nak cek, semalam dia doa apa? Cek sikit. Ingat apa? Tengok yang dengar doa tu malaikat maut, cabut nyawa tu juga. Tak bersungguh. Ingat, tu tips dia. Kalau nak buat lah. Kalau nak buat, tak buat pun tak apa, ikut suka tuan-tuan lah. Kan? Saya memang datang ni untuk ceramah program malam ni, tapi bukan sekadar ceramah. Memang nak suruh kita buat. Cuma saya jujur memang saya tak tulis lah, itu je. Tak guna Ustaz ni, dia cadang kita macam-macam, dia tak tulis. Saya tak boleh. Kalau saya tulis, saya tak tahu letak kat mana. Saya jenis lupa. Tulis, kat mana tulis dia payah. Maka saya tak tulis. Tapi bukan makna saya tak buat. Tuan-tuan jangan salah sangka. Saya gunakan handphone. Saya buat grup WhatsApp, saya tulis dalam tu. Jadi anak saya pun ada doa adik. Adik baca doa adik. Sebelum ni 10 minit lagi nak buka puasa, adik baca doa adik. Suraya baca doa Suraya. Muhammad, tu doa ayah dah sediakan, baca. Kakak baca doa kakak. Jadi masing-masing ada doa dalam. Gunakanlah teknologi. Kadang-kadang kita tulis atas kertas, macam kita menulis malam ni lah, atas kertas. Tak tahu jumpa ke tidak kertas tu. Ini jumpalah, pasal tengok daripada hari tu ada lagi buku tu. Tuan, habis. Doa kena buat. Ibadah kan? Sedekah. Rancangkanlah berapa banyak nak sedekah. Bukan mesti seluruh harta kita nak disedekahkan, tapi rancang. Nak bagi orang makan, man fattara sa'iman kana lahu misru ajri. Siapa yang bagi makan orang berpuasa dapat pahala macam orang berpuasa. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Tanpa kurang sedikit pun pahala orang tu. Rugilah kalau tuan-tuan tak bersedekah. Bagilah orang makan. Masjid kita ada buat makan tak? Ada berapa tajaan makanan? Tak ada tajaan, sedekah gitu je. Bagus. Saya tanya sahabat saya, dia bertugas di Masjid Jelutung, Shah Alam. Kalau tuan-tuan pergi Shah Alam, ni lama sebelum PKP. Saya tanya, Ustaz, sini kita buat buka puasa tajaan berapa ribu? Dia kata satu malam 15,000. 15,000 orang ke 15,000 ringgit? 15,000 orang, 15,000 ringgit. Ma'ai. Ada orang individu, ada. Berebut orang. Sebab orang tahu, kerana dia akan dapat pahala banyak. Tak puasa pula. Saya memang bulan Ramadan tak puasa, Ustaz, bagi orang makan je. Jadi ambil kesempatan untuk bersedekah. Tuan-tuan ni, bulan Ramadan, syahrul sedekah, syahrul qiyam. Jangan lupa. Sikit saja saya nak touch sebab qiyam. Kita sini buat berapa, Ustaz? 20, 8. Bagus. 8 ke 20 ke, cuma saya nak pesan. Kalau kita yang solat tarawih 8, jangan kita solat tarawih dekat orang yang sembahyang 20. Rugi. Kerana kita keluar daripada imam sebelum imam habis. Satu. Kalau memang kita kat Melaka buat 8 suruh. Contoh, kalau ada mungkin seseorang kita yang buat 20. Jadi kita sembahyang kalau buat 8, ikutlah imam yang buat 8. Mana pergi masjid ni buat 8. Begitu. Kedua, kalau kita buat 8, jangan balik selagi imam tak selesai. Biasanya imam akan buat 8 dan 3 witir. Selesaikan witir. Kenapa? Rugi. Faham makcik? Kenapa rugi, tuan-tuan? Sebab kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama laylah. Siapa yang solat dengan imam sampai imam habis, maka dicatat Allah Ta'ala untuknya seperti sembahyang sepanjang malam. Rugi. Jadi penyelesaian. Orang selalu tanya, selalu fikir, habis Ustaz nanti dah sembahyang witir nak bangun qiyam, tak ada masalah. Ada dua pandangan penyelesaian kepada masalah ni. Pertama, bangun nanti qiyam saja, tak payah witir lagi. Kerana hadis Nabi kata la witrana fil lail, tak ada 2 witir dalam satu malam.
Jadi bangun, solat hajat, tahajud, taubat, kemudian berhenti, habis sahur. Dah witir dah malam tadi. Okey. Yang kedua, penyelesaian bangun, solat 1 rakaat witir. Jadi bila 1 rakaat, dia tak witir, dia genap. Witir maksudnya ganjil. Kemudian solat hajat, tahajud, taubat, akhir sekali tambah 1 rakaat lagi atau 3 rakaat, jadi witir balik, selesai. Faham tuan-tuan? Jelas? Habis. Nak buat tak nak buat, terpulang. Kita ringkaskan je, 9-12 dah. Dan yang terakhir tuan-tuan, ya, untuk kelompok yang pertama ni, kelompok yang kedua ialah kelompok yang rasa berat nak buat semua tu. Gembira pun tidak, sedia untuk nak Ramadan pun tidak, apa ibadah dia nak buat pun tidak, nak hidupkan Quran pun tidak, nak hidupkan Qiyamul Lail pun tidak, puasa pun dia rasa berat, nak sedekah pun dia rasa berat, nak bagi orang makan buka puasa pun dia tak berasa seronok. Bahkan dia sangat-sangat seronok bila tiba-tiba dekat TV keluar dengan ini diisytiharkan, telah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, tarikh hari raya Idul Fitri, esok seronok sungguh dia. Sahur macam-macam dia makan hari tu. Banyak pula makan sahur hari ni. Last day kata dia. Dia punya last day punya seronok pasal nak raya dah. Maka orang ini kelompok yang kedua. Waliyazubillah. Mudah-mudahan kita tak masuklah kelompok ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itulah sikit sebanyak kita nak cerita dalam istiqbal Ramadan, menerima Ramadan atau menyambut kedatangan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan tadi sikit sebanyak dapat beri panduan untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita benar-benar menyambut Ramadan pada tahun ini. Ya. Saya tak tahulah tuan-tuan faham ke tidak apa saya cakap. Ya. Kadang-kadang ceramah panjang ni pun tak guna juga Ustaz. Sebab tak faham dia. Ceramah panjang tu pun tak faham, payah. Jadi eloklah ceramah pendek. Tapi saya pun tak ada nak panjangkan. Jam pun dah 9 suku. Cukuplah setakat tu dulu. Kita jumpa lagi insya-Allah selepas PKP yang akan datang. Ustaz jangan doa Ustaz, payah kita. Tuan-tuan, itu yang mungkin dapat kita kongsikan. Terima kasih sekali lagi daripada pihak masjid yang menjemput saya pada malam ni. Terima kasih juga kepada Ustaz Murad daripada Jaim dan seluruh tuan-tuan yang bersama-sama pada malam ini. Jumpa lagi insya-Allah di lain pertemuan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan juga tuan-tuan sekalian insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan. Saya nak wawarkan sikit je tuan. Pertamanya, kalau ada yang berhajat nak dapatkan ajwa tanah haram Madinah, itulah saya bawa balik pada Mekah. Tapi tuan-tuan tu saya insya-Allah saya dah bebas. Jangan tuan-tuan ingat saya bawa balik Mekah sudah positif habis kita semua kata dia. Tak. Kebetulan saya balik Mekah dengan jemaah kita. Jadi kita ada bawa sikit hari tu. Kalau ada yang berhajat lah, yang nak yang original daripada tanah haram. Ini bukan bawa pakai kontena. Tahu sudah saya bawa pakai kontena. Yang ini kita bawa terus pakai kapal terbang, kita ambil daripada kebun. Kalau orang yang biasa pergi Mekah, dia tahulah. Biasanya dia akan pergi kebun kurma. Tapi kita tak beli di situ. Kerana kita tak tahu sejauh mana originalnya daripada tanah haram. Kita punya penilaian senang aja. Tengok ada tak orang Madinah beli situ, orang Arab Madinah. Biasanya kat kebun kurma ni orang Arab Melaka, orang Arab Bukit Beruang, orang Arab Bukit Katil, orang Arab Kota Baru, orang Arab Kuala Bilah. Orang Arab Madinah tak beli situ. Sebab dia akan beli terus di kebun yang ada pokok dan ada buah. Jadi Alhamdulillah yang kita punya jemaah kita memang semua kita order terus daripada kebun yang ada pokok. Ini daripada pokok kebun tu sendiri. Dan saya bawa juga. Tapi tak banyak lah tuan. Untuk semua ni memang tak ada lah. Bawa tenang. Saya bukan datang jual kurma hari ni. Saya bawa aja. Kalau ada yang berhajat, yang nak ambil dulu pun boleh, tak ada masalah. Boleh bayar ke niat. Yang nak bayar ansuran pun boleh. Tak ada masalah. RM10 sekali bayar. Dalam masa 24 jam. Tapi cuma tak banyak lah ya. Saya minta maaf. Sebab saya bawa sikit-sikit. Jemaah balik, kita bawa sikit. Kongsikan sebab Zam-Zam tak ada. Nabi sebut siapa yang makan ajwa 7 biji waktu pagi, selamat dari sihir dan racun. Siapa yang nak amalkan, silakan.
ya, syarat makan 7 biji waktu pagi. Ya, dan kemudian bertafaul dengan hadis Nabi SAW. Ya Allah, aku makan sebab Nabi kau suruh makan 7 biji, selamatkan daripada ricin, daripada racun dan sihir. Itu Nabi sebut hadis sahih. Ya. Kata para ulama dengan syarat ajwa itu mesti ditanam di tanah haram. Jadi insyaAllah yang ini memang kita ambil daripada tanah haram. Supaya nak boleh dapatkan nantilah tuan-tuan di belakang sana. Yang tak buat duit nanti boleh WhatsApp ke nombor yang kita bagi untuk dapatkan nombor akaun. Tak ada masalah. Yang ini saya tahu orang makan untuk dapat khasiat dia. Jadi kalau orang ambil tak bayar, dia pun takut juga khasiat tak dapat. Kembung saja. Cuma pesan saya, nak makan kurma ni basuh dulu. Ya, sebab kadang-kadang dia kuis dengan kaki je. Ya, saya pernah pergi ke kebun dia, saya tengok dia ngalihkan tu pakai kaki jadi kuis. Saya kata biar betul. Kan kita makan bukan main lagi, 7 kali bismillah, basuh je tidak. Selamat. Ya, jadi basuh. Tu saya punya pandangan lah. Ya, dan saya memang basuh. Dan ajwa ni tuan-tuan, bila kita simpan dalam peti ais, dia akan keras. Tuan-tuan nak makan buka puasa, lepas asar keluarkan, dia lembut balik. Ya, kita letak peti ais tu supaya dia tahan. Dia kena letak tempat sejuk, kalau tidak nanti kutu dia hidup. Ya, itu yang pertama lah. Siapa nak nanti boleh ambil. Di belakang ni. Saya besar mungkin nak cabut tu pokok. Ya, jadi nanti ambil je lah. Kemudian siapa yang nak boleh ambil nombor telefon ni 011-1572-4849. Saya ulang balik, 011-1572-4849. 011-1572-4849. Nanti WhatsApp je beritahu saya dah ambil ajwa, saya nak bayar. Bagi nombor akaun. Ya, untuk setengah kilo RM60. Ya, setengah kilo RM60. Nanti boleh dapatkan siapa yang nak. Dan kalau ada yang berhajat untuk nak wakaf Quran di Madinah, tuan, kita ada baki lagi Mushaf Madinah. Baru ni jemaah kita di Madinah, kita beli dah Al-Quran. Ada lebih kurang 500, tapi ada baki dalam 200 lebih sikit. Saya tak tahulah yang latest ni berapa. Jadi kalau ada yang nak wakaf untuk mak ayah dia, boleh WhatsApp ke nombor yang sama sampai stok tu habis lah. Habis kita tengok, kalau ada stok baru kita bagi tahu. Ya, jadi siapa dulu dia dulu, insyaAllah. Satu naskah RM75. Ya, satu naskah Quran Madinah. Ya, untuk letak dalam Masjid Nabawi mesti Quran Madinah. Dia tak beli Quran lain. Dan ini memang kita ambil daripada orang yang dapat bekal Quran daripada kilang cetak Al-Quran di Madinah. Itu saya nak wawarkan tu je lah. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih sekali lagi. Wallahu'alam. Oh, saya terlupa. Bulan Ramadan, bulan Syawal insyaAllah 14 hari bulan 5, kita ada puasa 6 di Tanah Suci. Siapa yang nak ikut, ahlan wa sahlan, saya sini bawa. Ya, seat dah confirm. Siapa yang nak join, dia memang program khusus, bukan puasa 6 puasa sendiri, tak. Kita sediakan sahur dan buka di dalam masjid sama-sama, insyaAllah. Dan kita aturkan program. Ya, kalau siapa yang nak join silakan. Dah ada satu bas, tinggal satu bas lagi yang kosong. Ya, insyaAllah. Jadi nanti kalau apa boleh WhatsApp ke nombor yang sama, kita akan bantu insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.